إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أعنا بالإيمان وأتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat dekat kuliah pada tengah hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pengajian kita dalam ringkasan Riyadhus Shalihin, iaitu halaman 67. Tajuk berkaitan dengan kelebihan solat subuh dan asar, galakan solat berjemaah subuh dan isyak, dan makruh tidur sebelum solat isyak dan bersembang selepasnya. Jadi kita lihat dalam hal ini telah dibincang Imam Nawawi rahimahullah dengan mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla bardaini dakhala al-jannah." Sesiapa yang mengerjakan solat di dua waktu dingin, subuh dan asar secara berjemaah, nescaya dia akan masuk ke dalam syurga. Ini hadis ini jelas Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan solat subuh dan asar berjemaah. Ini perkara yang paling diutamakan, yang mana Allah SWT akan memberi banyak kelebihan kepada orang yang solat subuh dan asar berjemaah, yang mana disebut lagi dalam hadis yang sunnya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan solat sebelum terbit dan terbenamnya matahari, iaitu subuh dan asar. Ini menceritakan di sini dalam hadis ini tentang kelebihan annama solat bardain dakhul jannah, itu solat fajar dan solat asar. Kenapa waktu fajar ni waktu yang sejuk dan waktu asar dan waktu yang sejuk pada waktu petang. Ini udara dia tak panas lah. Waktu pagi ni subuh. Kata Rasulullah, orang yang dapat hidupkan berjemaah, Masya Allah. Ini kalau kita sekarang ni dapat hidupkan berjemaah subuh dan asar, Masya Allah, dapat kelebihan. Ini yang mana kita akan diselamatkan daripada bakaran api neraka, sebagaimana dinyatakan hadis yang kedua tadi, iaitu isbat dukhul jannah. Maksudnya ini ketetapan kita memilih jalan untuk ke syurga Allah SWT, iaitu orang yang menjaga solat subuh dan asar. Kalau tak dapat 5 waktu, dapat 2 waktu di berjemaah pun dah memadai. Sebenarnya kepentingan solat subuh dan asar berjemaah. Dan juga dijelaskan di sini dalam hadis yang sunnya sabda riwayat Muslim daripada Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man shalla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah azza wa jalla fanzur ya ibn Adam la yatlubannaka Allah min zimmatihi bi syai'in." Kata Rasulullah, sesiapa yang mengerjakan solat subuh berjemaah, dia berada dalam lindungan Allah. Perhatikanlah, kata Nabi, wahai anak Adam, berusahalah jangan sampai Allah mencabut perlindungannya daripadamu akibat suatu kesalahan yang engkau lakukan. Maksudnya di sini Nabi nak sebut tentang kelebihanlah orang yang solat subuh dan asar berjemaah ni. Kalau kita dapat pagi ni subuh berjemaah, kita akan dapat perlindungan daripada Allah SWT. Kelebihan berbeza dengan orang solat seorang diri. Ini beza. Kerana kalau boleh kita, kalau tak sempat di masjid sekarang subuh lambat, kita solat dengan isi kita di rumah. Sempat kita berjemaah kemudian berkeluar kerja. Kalau tak sempat, jadi masuk awal 7.30 solat subuh dalam perjalanan tu, singgah di mana-mana masjid, solat subuh berjemaah. Lepas sudah solat subuh kita doa lah, sebab takut imam zikir panjang ke. Sudah solat bagi salam, kita doa, tegak. Tak salah, itu tak termasuk orang sombong. Sebab orang kata orang tak berzikir ni termasuk orang sombong.
Sedangkan dalam mazhab Syafi'i pun ada jelaskan. Mana kaedah kita lepas solat, kalau orang ada kerja boleh terus bangun, tak perlu nak tunggu dengan imam. Kalau ada kerja, kalau tak ada kerja, sunatlah kita berzikir bersama imam. Itu je. Jadi tak perlu nak timbul isu tengok orang tak berzikir, tak ada dijelaskan. Kita kena faham di segi situasi kita dalam bekerja ni. 3 hadis ni Ustaz, adakah termaktub untuk solat di masjid ataupun jemaah kat rumah pun boleh? Kalau kita sempat di rumah pun alhamdulillah, janji berjemaah, hidupkan berjemaah. Ini yang penting nak kita hidupkan berjemaah. Sebab tu jelaskan di sini. Maknanya bila orang yang menghidupkan berjemaah ni, iaitu anna solat fajr kamiftah solatin nahar, sebab solat subuh ni lah pembuka kepada kehidupan kita seharian. Mana kita solat subuh, kita tutup dengan solat isya. Dan kita mulakan dengan berjemaah. Bal li'amali nahar kullahu anha ka mu'ahid ma'allah. Yang mana bila kita mulakan subuh ni dengan berjemaah, dan insya-Allah Allah SWT akan melindungi kita hari ini dalam apa-apa keadaan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu taala. Dan disebut lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah dan beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wal malaikatu bin-nahar." Malaikat yang ditugaskan pada malam hari dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari melakukan tugasnya secara bergantian. Ini malaikat hafazah dan mu'aqabah. Dia bertukar shift. Mana waktu subuh tukar shift, waktu asar tukar shift. Sebab tu Nabi menyuruh kita solat subuh dan asar berjemaah kalau berkesempatan. Macam kita bekerja sekarang, asar pun lambat sekarang. Tapi kalau sempat dalam perjalanan tu singgah untuk solat asar berjemaah dan perjalanan balik. Yang balik 4.30 dia tak sempat berjemaah dekat pejabat, kecuali yang OT lah. Kalau OT kat pejabat pun kalau boleh berjemaah, ajak kawan, jom kita berjemaah asar. Mana cari kelebihan, mana malaikat akan mendoakan. Kata Rasulullah, wa yajtama'u fi salatil asr wa salatil fajr. Sebab malaikat mereka bertemu pada waktu solat subuh dan solat asar. Waktu malaikat bertukar shift itu waktu subuh dan asar. Bukan malaikat yang jaga kita kiri kanan ni. Yang ini tak tukar, dia kekal kita. Yang hafazah dan mu'aqabah ni yang bertukar. Yang ini Rohi Atid ni duduk sini lah, yang jaga kita ni, melindungi kita seharian ni. Nama dia hafazah dan mu'aqabah ni. Dia akan bertukar dan akan bawa maklum kepada Allah SWT. Mana dia tinggal kita waktu dia tukar shift, orang ni sedang solat berjemaah. Ini kelebihan lah dinyatakan di sini, kata Rasulullah SAW. Summa ya'rujul ladzi batu fikum fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bikum. Yang mana malaikat yang selesai bertugas pada malam hari lalu naik ke langit, dan sunnya Allah bertanya kepada mereka meskipun hakikatnya Allah lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan Allah tahu, cuma Allah nak tanya lagi pada malaikat tentang kejujuran malaikat. Memang malaikat dah jujur, tetapi dalam hadis Nabi nak cerita, Allah tanya malaikat tentang pada waktu subuh dan waktu asar. Fayaqulu kaifa taraktum ibadi, fayaqulu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ini maknanya Allah tanya pada malaikat bagaimana keadaan orang ni waktu tukar shift dan yang ganti shift. Mereka akan maklumkan kepada Allah, waktu tukar shift kami turun tu tengok yang ni nak naik, dia kata orang ni solat berjemaah, dihidupkan solat subuh dan asar berjemaah. Sebab itu Nabi jelaskan tadi, orang yang dapat hidupkan solat asar dan berjemaah, isbati dukhul jannah, kamu dah ada isbat sabit untuk layak kamu ke syurga Allah SWT, dan menjauhkan kita wa intifa'u dukhul nar, menjauhkan kamu daripada bakaran api neraka. Maknanya formula sudah ada, Nabi dah beri pada kita, jadi terpulang pada kita lah. Kalau tak sempat di masjid, di rumah solat dengan isteri berjemaah, yang penting hidupkan berjemaah. Dan kelebihan lagi apabila kita solat asar, subuh dan asar berjemaah ni, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau kata bahawa mereka bersama Nabi SAW baginda melihat rembulan pada malam bulan purnama lalu bersabda. Waktu itu bulan mengamar, Nabi pun bersabda kepada para sahabat, innakum satarawna rabbukum, sesungguhnya kamu nanti akan melihat Tuhan kamu dengan jelas, kama tarawna hazal qamar,
sebagaimana kamu melihat rembulan saat ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Maknanya kata Rasulullah, kamu tidak perlu berebut dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi was salatin qabla ghurubi syamsi faf'al. Kata Nabi, nak orang yang layak untuk melihat Allah SWT di hari akhirat nanti iaitu siapa? Jika kamu mampu ialah untuk tidak meninggalkan solat sebelum terbit dan terbenamnya matahari secara berjemaah, adalah kamu melakukannya, iaitu solat subuh dan asar berjemaah. Ini kelebihan. Kalau zuhur, apa pula kita dapat? Kata Nabi, kalau zuhur kamu jaga qabliyah dan ba'diyah dibuat bersama dengan solat zuhur, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Waktu itu, waktu kelebihan. Waktu zuhur ni waktu pintu langit dibuka. Ini kelebihan pula. Waktu zuhur ada, semua ada kelebihan dia. Jadi kita yang kena carilah, jangan pula kita menjauhi untuk mencari kelebihan disediakan oleh Allah SWT. Dan wa'lam anna allazi na'im wa atimu na'im inda ahli jannah. Yang mana inilah hadiah Allah SWT kepada orang yang nikmat yang Allah SWT beri, orang jaga solat subuh dan asar berjemaah. Sebab tu kita berzikir, zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi bermula lepas subuh sehingga matahari naik kan. Okay. Kalau asar, lepas waktu asar, waktu zikir petang ni sampai maghrib. Ini itu kelebihan, waktu kelebihan. Sebab tu Nabi tu, inilah waktu kita balik kerja, sambil buat kereta tu berzikir lah. Itu waktu kelebihan. Kalau subuh, lepas subuh tengah buat kereta tu berzikir lah, baca zikir pagi, InsyaAllah itu dapat kelebihan. Tak sempat, kalau sampai awal pejabat tu dia setengah tu, baca. Kalau dah terlebih waktu pun boleh. Kata ulama, baca zikir pagi dan petang tu ada Telaga Biru, boleh terbit kan, nipis ni, yang ditulis oleh Dr. Abdul Basir. Boleh kita baca pendek, baca, insyaAllah kita akan dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan yang sesungguhnya, sekiranya orang tu tinggal solat asar, ini masalah. Orang yang tak solat asar, dia mengalami masalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ini. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amal. Sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka lenyaplah pahala amalan soleh. Mana hari ni buat baik dah banyak, tiba-tiba sampai asar tak solat asar. Ini bukan sengaja lah. Apa, kalau tak sengaja lah, ini yang sengaja. Member kata dah masuk solat asar, baru tadi kita buat program banjir, bantuan banjir semua, tiba-tiba tak buat solat asar. Kita pun sama, tak solat asar. Maka kata Rasulullah, terbatallah amalan solat ini. Kerana segala kebaikan kita buat akan dihapuskan daripada catatan. Yang mana annama taraka faqad habita amal li annaha azimah. Kerana solat asar ni benda yang besar bagi di sisi Allah SWT. Wa qad istadalla bihadza ba'd ulama ala anna man taraka solat asr kafar. Sebab itu kata para setengah ulama mengatakan siapa yang sengaja tinggal solat asar maka jatuh kufur. Dia solat lain nak solat asar, dia tak nak solat, tak sempat lah. Contoh, solat zuhur dia solat, asar tak nak solat. Atau memang tak, kaki tak solat lagi lah. Ini Masya Allah. Ini li'annahu la yahbitu amal illa ridah kama qala ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, kata para ulama, yang ini orang yang meninggalkan solat asar, dia akan mendapat kerugian di sisi Allah SWT. Mana Nabi kata, lenyaplah pahala amalan solehnya. Sayanglah kita daripada pagi buat kerja, datang kerja ni dah paskat, yang masuk 7.30, yang masuk pukul 8, 8.30 dah paskat, bagus dah kita. Jalan dah pahala sampai asar, tak solat, habis. Zuhur dah solat, asar tak solat. Masya Allah. Maknanya rugi kita di sisi Allah SWT. Boleh insyaAllah jaga solat subuh dan asar berjemaah, insyaAllah kita akan dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan juga dinyatakan di sini dalam hadis yang sesungguhnya berkaitan dengan orang munafik. Orang munafik, apa masalah dia? Kenapa disebut dalam hadis ini? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, laisa salatun asqala 'alal munafiqin minal fajr wal isya. Tiada solat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik kecuali solat subuh dan isya. Orang munafik ni solat subuh dan isya bagi dia masalah.
Masalah dia tak nak datang solat berjemaah, dia suka main-main dalam bab solat ni. Ini kita kena jelaslah. Maknanya kalau kita ni jenis tak boleh solat subuh dengan isyak berjemaah, atau tak solat seorang diri pun tak juga, isyak tak juga, dia cuma solat zuhur, asar, maghrib, yang lain tak solat. Itu masalah. Maknanya ini antara ciri-ciri orang yang munafik. Kerana kata Rasul, walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka mengetahui besarnya pahala yang ada pada keduanya, pasti mereka akan mendirikannya walaupun sambil merangkak. Kata Nabi, kalau tahu kelebihan isyak berjemaah, mereka ni akan merangkak datang, nak dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi sebut dalam hadis ini orang munafik dia tak nak datang berjemaah subuh dan isyak? Sebab zaman Nabi, li'anna munafiqin yusallu riya' wa sum'ah. Sebab orang munafik ni dia suka solat untuk tunjuk pada orang je. Malam orang tak nampak. Sekarang orang nampaklah zaman Nabi ni, waktu malam dan subuh ni gelap, tak ada cahaya lampu, jadi orang tak nampak lalu lalang. Zaman tu orang munafik dia nak menzahirkan kerana dia suka pada Islam, pergilah solat. Padahal niat dia ialah untuk riya' wa sum'ah. Sum'ah ni nak tunjuk-tunjuk pada orang. Wa salatu isya wal fajr zulma la yushahidu fihim ya'tuna ilaihima qurha. Dan solat subuh dan isyak pada zaman Nabi tu cuaca tu gelap, malam orang tak nampak, malam sangat orang tak nampak, dia orang tak datang lah. Jadi dia qurha suka. Lakin az-zuhr wal asri wal fajr wal maghrib ya'tun. Zaman Nabi ni perangai orang munafik, zuhur, asar, maghrib dia datang berjemaah, subuh isyak tak. Sebab tu Nabi sebut begitu dah hadis ni. Dia datang nak tunjuk, maknanya imam tengok, oh ada muka ni solat, maknanya datang semata-mata untuk tunjuk muka. Jadi sebab tu Nabi sebut begitu dalam hadis. Jadi kita semua pergi kan, kalau tak sempat di masjid isyak pun kita isyak berjemaah di rumah. Yang penting hidup. Mana fokus di sini Nabi nak cerita tentang kepentingan jemaah, kecuali dah memang tak sempat berjemaah, balik rumah seorang pun, isteri pun ni dah solat, nak buat macam mana kan? Tu baru betul. Dapat satu tu kerana bukan sengaja kita tak nak berjemaah. Ni memang sengaja tak nak berjemaah, kena pula hari Jumaat malam, Maharaja lawak pula, nak pergi serba salah, dah dekat final ni. Maknanya kita, ya Allah SWT, kalau kita letak perkara itu di depan, Masya Allah. Dan waktu isyak dan waktu subuh ni waktu biasanya, kata dijelaskan di sini kenapa orang payah nak datang solat berjemaah. Sebab waktu ini anna solatu isya wal fajr waktu rahah wan naum. Sebab waktu isyak ni waktu orang nak rehat, lepas makan semua rehat. Tu hujan, dah rehat, rasa mengantuk, rasa begini, tak apalah, tak nak pergi berjemaah. Dekat surau, dekat taman tu dah dengar azan. Atau kita solat kat rumah pun tak berjemaah juga, seorang-seorang diri juga. Maka ini kita kena ambil maklum lah. Maknanya bagaimana kita dengan Allah. Yang menyukai tidur sebelum mengerjakan solat isyak. Maknanya lepas maghrib itu tidur, tak datang isyak berjemaah. Penat Syekh, tidur kerja penat. Orang lain pun penat juga, saya pun penat juga. Sehari 6-7 mesyuarat, boleh pergi berjemaah. Dia kata ustaz lain lah, sama je, tak kira. Makin tinggi grade kita, makin banyak kena fikir. Kecuali yang malah berfikir, tak kira juga solat berjemaah, masalah juga. Mana Nabi kata jangan tidur sebelum solat isyak. Mana kita kena beritahu anak-anak kita jangan tidur sebelum solat isyak. Kenapa tidak digalakkan? Wa zalika li'anna an-nawm qabla isyak yuaddi ila kasal. Kerana apabila orang tu suka tidur sebelum isyak, dia akan datang sifat malas. Ini tanda kita mencipta sifat malas dari kita. Jadi anak-anak pun kita kena beritahu lah, anak-anak kita sendiri, kalau letih sangat jangan tidur lagi. Kita berborak, beri semangat pada dia. Ada benda lain berbincang, suruh buat kerja sekolah ke, kan? Supaya dia jangan tidur. Kalau baby tu lain lah, jangan suruh baby tak boleh tidur. Ni kita ni yang dewasa ni, yang sudah ni memajlis. Kenapa? Iza qama yusalli rubbama istaqraku bihi nam hatta akhirus salata an waqtiha. Dan juga orang yang tidur sebelum isyak ni, dia jadi masalah. Bila nak bangun jadi payah dan berat badan dia,
dan dia solat pun dalam keadaan na'san, dalam keadaan mengantuk juga, tak tahu kadang-kadang apa yang kita sebut. Itu yang kata Rasulullah. Walizalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrah naum qabla salati isya min ajli an yakuna insan nashitan. Dan juga Rasulullah SAW tidak benarkan tidur sebelum isya, tujuannya ialah supaya insan nashitan. Nabi nak suruh umat Islam tu jadi umat yang cergas. Nasyid, orang yang cergas. Maknanya esok kita nak kerja, kita tidur lepas isyak lah. Maknanya jangan balik kerja hari ni penat, lepas makan, lepas solat maghrib, tidur tu isyak tengah malam kan. Maknanya ini menyebabkan kita tidak jadi cergas. Kecergasan tu kalau kita boleh kawal, jangan tidur lagi, lepas solat isyak baru tidur, barulah kita badan cergas. Sebab tu Nabi kata orang tidur sebelum maghrib, badan dia akan jadi lemak dan dia akan jadi seorang yang malas. Fa iza wa amal nu'as fa hadza laysa bi ikhtiyar insan wala yadru. Kecuali memang betul-betul penat, mengantuk sangat, nu'as, tak boleh dah nak angkat mata, memang dah lepas solat maghrib tu kita dah tadi buat kerja banyak sangat dekat pejabat. Ni ada pengecualian, jangan hari-hari pengecualian. Maknanya Nabi di sini sebut wa amal nu'as, mana fahazah laysa bi ikhtiyar, tak ada ikhtiar lain dah, tak boleh dah. Dah ikhtiar dah, tengok buku lagi berat, nak landing tu, tengok novel lagi dah. Tapi tengok Istiqorah Cinta boleh. Tak landing pula dia. Atas permintaan khas, hari Jumaat pun habis. Semua dah. Tapi orang kita kan, waktu maghrib tu lah waktu ujian besar. Istiqorah saja sekarang. Cinta pun istiqorah juga. Wa amal as fa hadza laysa bi ikhtiyar insan wala yadruhu. Dan tidak ada benda lain dah, terpaksa, darurat dah, memang tak boleh pergi dah. Kena-kena kita makan ubat batuk, memang dah ngantuk tu kena tidur lah. Cuma dinyatakan di sini kita tidak digalakkan keluar malam kecuali memang betul ada urusan, orang kerja shift. Yang kita saja-saja memang telefon, jom lepak kat kedai kopi, tengok malam ni Malaysia lawan ni, seronok juga. Kita pun keluar, beritahu isteri yang abang dah keluar je, kawan ajak tengok. Maka hukum dia, kalau dah jadi kekal, budaya tu kekal, dah jadi memang perangai, maka jatuh hukum dia bid'ah. Dia panggil dakaki. Dakaki ni kaki kedai kopi. Jadi pada isteri ambil hadis ni tampar kat depan rumah. Nabi kata lepas tu tak ada sembang-sembang lepak-lepak kat luar. Abang kena sembang dengan saya, takkan tak jemu tengok muka saya ni. Ni asyik jemu. Dulu masa bercinta tak jemu pun, kejap telefon. Air rindulah tak boleh tengok muka you. Air sekarang dah dapat, dah jadi isteri, tak nak cakap pula. Nak luang masa isteri, masa tu lah nak bercerita. Kita kan lepas isyak kan, para isteri betul tak? Nak cerita, nak kongsi pandangan dengan suami. Waktu tu juga kita banyak benda nak bincang kau. Utamakan family first, utamakan keluarga kita. Jadi maksud berbicara dalam hadis ni yang dijelaskan di sini, iaitu adapun berbicara yang diharamkan atau dimakruhkan jika dilakukan pada waktu lain, maka jika dikerjakan sesudah solat isyak tentu lebih diharamkan, dimakruhkan lagi. Kalau buat kerja tak ada faedah, maka hukumnya jatuh haram. Jadikan budaya buat kerja tak ada manfaat, duduk buat fitnah orang dalam FB ke, oh ni seronok ni, tak tidur malam ni sampai pukul 2 pagi, tak boleh. Kita cari masalah ni, maka hukum dia tidak dibenarkan. Kalau berbicara hal berkaitan dengan ilmu, atau berbicara tentang cerita-cerita sirah, atau berbicara tentang hal-hal yang memang keperluan mustahab, itu harus. Maknanya sampai pukul 12 malam pun harus. Kalau tak ada, duduk tengok cerita, duduk, dia kata malam ni sedap, hari Jumaat, malam Sabtu, kena pula Jet Li atau apa Need for Speed, yang minat kereta duduk gini tak gerak dah, pagi tak dengar dah, masuk earphone kat sini. Masya Allah. Mana ini kita kena tengok balik, sebab syarah tidak membenarkan kita habiskan masa lepas isyak benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat, kecuali benda kait dengan ilmu, hal keluarga, itu hukum dia kena selesaikan. Kalau benda kawan ajak sembang-sembang, maknanya iaitu benda yang tidak memudaratkan, tak perlu kita hadir.
Wa amma idza kana fi khair fa inna la ba'sa bi. Kalau kerja-kerja yang baik, tidak ada masalah kerja baik. Contoh kalau kita nak bincang tentang esok nak buat program kebajikan, nak hantar barang banjir, boleh. Kalau kawan kita esok nak bincang bagaimana kita nak pergi usah budak tu, tak boleh. Benda-benda tak ada manfaat. Dia beritahu kat isteri, rupanya nak pergi tengok wrestling. Kalau kat kampung tu wrestling penuh kat kedai kopi, maka hukum dia kalau melampaui hak, maka jatuh hukum dia haram. Kalau kadang-kadang jarang-jarang, makruh. Ni siap malam ketagih lah duduk kedai kopi. Kena pula kedai sana ada bagus, kawan tu rasa hantar gambar, aku makan kat kedai ni, tengok yang ambil order ni, kita pun WhatsApp kat kawan kita, ada Instagram, ui lawa juga, jomlah datang, kita pun datang, maka hukum dia jadi haram. Sebab tanggungjawab ialah kita dengan keluarga kita, itu lebih diutamakan. Boleh? Sebab ibu bapa yang tidak sayang kepada anaknya, tidak jaga buah hatinya, sebagai kata Nabi, la yarhamullah, Allah tak akan beri rahmat kepada ibu bapa yang seperti ini, meninggalkan tanggungjawab keluarga. Kita hilang rahmat. Dah solat dah 5 waktu bagus dah, tapi dah rahmat. Habis dia solat isyak berjemaah, kan biasalah kat kampung dah, jalan, ustaz minum ustaz, tak apalah saya balik, ustaz ni sombong, tak nak minum borak-borak gitu. Dia tahu kita nak borak dengan dia tu, fikir hadis ni, lepas solat nak makan, lepas solat nak borak. Kita Masya Allah, kau tengok ke hadis ni takut kat kita ni. Dan keperluan yang dibenarkan ialah benda-benda yang baik sahaja. Dan wa bayyanahu alaihi wasallam fa hadza la ba'sa bi. Dan sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang baik dimaafkan oleh syarak. Kalau perkara yang melibatkan macam mana, al-kalamul lagwi, lagu, tak ada benda yang faedah pun. Jom malam ni lepas isyak pergi mana? Pergi tengok konsert. Lagu haram pun. Sebab tu Nabi kata jangan keluar lepas isyak tu malam, lebih baik kamu balik ke rumah. Itu lebih utama. Kalam lagu allazi sahram wala makruh wala madu wa huwa aksar kalam nas fahaza kana Nabi sallallahu yukrahu ba'da salat isya wa dzalika li annahu idza tahadas insan ba'da salat isya bitulu bihi majlis summa ta'kharnahu fa yusilu an qiyamul lail wa an salat fajr wa ma adda ila tahawun fil amr masyru' fa innahu yakuna makruh. Kalau dia duduk di masjid, dia kata duduk borak kat masjid, isi dia telefon, ni borak kat masjid, bukan borak ilmu, borak saja bincang orang pun hukum ni jatuh makruh. Patut baliklah, borak dulu kat masjid, borak dengan kawan, cerita begini, tak ada benda faedah pun. Kawan kata, tak tahu tak, ada member WhatsApp cerita begini, bincang benda hal yang tak ada kepentingan apa-apa pun. Atau ada program qiyamul lail, sepatutnya qiyamul lail kena tidur awal. Summa yata'akhkhar namahu, tidur lewat juga qiyamul lail, fayaqsilu an qiyamil lail. Maka nak bangun qiyamul lail pun malas. Buat program qiyamul lail tidur lewat, penuh sangat aktiviti. Ni kadang-kadang yang mengajar qiyamul lail ni kadang-kadang banyak juga aktiviti. Dia nak buat qiyamul lail lepas isyak, ada lagi program-program tertentu, kurangkan. Ini suruh nanti tidur, walaupun benda tu bagus, dia menyebabkan orang malas, melemahkan orang untuk bangun mulai. Maksudnya kita kena beri tenaga pada orang, menyebabkan orang tu nuas. Dia akad takbir Allahu Akbar, imam kat depan baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pejam sungguh lah. Kena betul-betul detik. Mana sebab tu kena kawal supaya tidur awal. Ini yang dijelaskan oleh syarak. Boleh insyaAllah dalam bab yang kita bincang ini, insyaAllah kuliah akan datang kita sambung halaman 70, kelebihan hari Jumaat, solat Jumaat, mandi dan kelebihan memakai wangi-wangian pada hari tersebut.